ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama lagi berhimpun di atas talian ini untuk kita sambung perbincangan kita menggunakan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Dan kita nak masuk hari ini pada bab yang ke-33. Bab uqubatu qati'ir rahimi fid dunya. Bab pada membicarakan tentang uqubah, balasan bagi pemutus silaturahim di dalam dunia. Baik. Kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Uyainah bin Abdurrahman قال سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي. Yang bermaksud, kata Al-Imam Al-Bukhari, Adam telah menceritakan kepada kami. Dia berkata, Syu'bah telah menceritakan kepada kami. Dia berkata, Uyainah bin Abdurrahman telah menceritakan kepada kami. Katanya, saya mendengar ayah saya menyampaikan daripada Abi Bakrah. Abi Bakrah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi golongan Taif yang memusuhi Islam pada masa itu. Jadi Abu Bakrah ni dia turun daripada kubu puak-puak Bani Saqif ni dan akhirnya dia memeluk Islam dan dia menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah Abu Bakrah. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min zambin ahra, tidak ada satu dosa pun yang lebih layak, yang lebih berhak, ay yu'ajjilallahu li sahibihi al-uqubah, yang lebih layak, yang lebih utama, yang lebih berhak, yang mana Allah Azza wa Jalla sepatutnya menyegerakan, mensegerakan, mempercepatkan balasan di dalam dunia bagi orang yang memiliki, orang yang melakukannya, ma'a ma yuddakharu lahu fil akhirah, di samping disimpan untuknya apa yang ada di akhirat daripada dosa melakukan pemutusan silaturahim dan juga bagi dan juga kemelampauan. Apa maksud hadis ni? Hadis ni kalau kita nak terjemah literal tu mungkin kita tak apa faham sangat. Tapi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian,
Maksud secara umumnya daripada hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sampaikan dosa melakukan pemutusan hubungan keluarga, melakukan pemutusan hubungan silaturahim menyebabkan seseorang itu akan diazab oleh Allah Azza wa Jal di dalam negeri akhirat, dan ini dan dosa ni juga akan menjadikan dia ni lebih layak untuk diazab di dalam dunia. Dan juga al-baghi. Selain daripada dosa memutuskan silaturahim, dosa baghi juga disebut kat sini, baghi. Apa itu baghi? Baghi para ulama mentafsirkan dengan makna al-kibir. Ada sebahagian kata kibir, sombong, takabur, bangga diri, membesarkan diri. Yang kedua ada juga yang kata zulum, melakukan kezaliman kepada orang, melakukan kemelampauan pada orang, ataupun al-khuruj ala sultan al-adil, perbuatan melawan pemerintah umat Islam dengan senjata. Yang adil lah, pemerintah umat Islam yang adil. Okey. Jadi ni yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis, dosa memutuskan silaturahim dan dosa melakukan kemelampauan. Tak kiralah melakukan kezaliman ke, melakukan kesombongan ke, keluar menentang pemerintah umat Islam dengan senjata ke, perbuatan seperti ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perbuatan ataupun dosa yang sangat-sangat layak untuk menjadikan pelakunya itu dapat azab di dalam dunia dan juga dapat azab di akhirat. Kita semua tahu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hadis ini secara tidak langsung nak bagi tahu kat kita lah bahawasanya dosa itu ada peringkat-peringkat yang berbeza. Dosa ni dia bukan satu level je semua. Tak. Ada level yang berbeza-beza. Ada dosa yang sangat besar seperti mana dosa syirik. Ada dosa yang sangat besar seperti mana dosa membunuh. Ada dosa yang sangat besar seperti mana dosa yang kita panggil sebagai dosa melakukan ataupun mencuri ataupun berjudi. Ada dosa yang kecil-kecil, kan? Dosa kecil, buang sampah merata, kan? Beli atas belian orang lain, kan? Ini semua senarai-senarai dosa kecil yang boleh diampunkan dengan amal saleh. Perbuatan amal saleh boleh menggugurkan dan menyucikan dosa-dosa kecil. Tetapi dosa-dosa besar dan termasuk juga memutuskan hubungan silaturahim dan juga melakukan kemelampauan, melakukan kezaliman pada orang, ia adalah dosa besar yang mesti seseorang itu bertaubat daripadanya dan meminta halal bagi orang yang dia telah ambil haknya. Okey, baik. Itu yang pertama lah. Nabi SAW nak bagi tahu dalam hadis ni, dosa tu dia punya level berbeza-beza. Bukan semua berada di martabat yang sama. Bukan semua begitu. Ya? Baik, itu yang pertama. Yang kedua, di antara dosa ni ada yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan balasannya di dunia dan di akhirat. Ada juga azab yang Allah Taala tangguhkan di akhirat. Mungkin ada di kalangan kita ni yang bila tengok orang jahat, dia kata, ya Allah, bilalah nak turun bala kat orang ni, kan? Kadang-kadang lah kita tengok apa, orang Palestin kena tindah dengan Israel umpamanya, kan? Kita tengok orang Palestin kena serang dengan puak-puak Zionis. Kita rasa, ya Allah, bila nak ambil tindakan pada mereka ni, kan? Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala tangguhkan balasan kepada mereka itu di hari akhirat, mungkin. Ya. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kat kita tentang isu istidraj, kan? Isu istidraj dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebut bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ini, ya, akan memberikan orang-orang tertentu nikmat-nikmat yang berlipat kali ganda semata-mata dia ni
diberikan nikmat itu untuk meneruskan kerja-kerja jahat dia. Maka Nabi kata fa'alamu annahu istidraj. Ketahuilah itu adalah istidraj. Allah Subhanahu wa taala sendiri bagi tahu, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Jangan kamu sekali-kali menyangka bahawasanya Allah Ta'ala itu leka. Jangan kamu sekali-kali sangka Allah Ta'ala itu lalai. Bukan nak kata Allah Ta'ala tak sedar. Jangan sekali-kali kata gitu, dia kata. Kata Allah. Jangan kamu sekali-kali sangka Allah Ta'ala itu tak ambil kisah ataupun tak sedar ataupun lalai ataupun terlepas pandang terhadap apa yang dilakukan oleh orang zalim. Ya. Tetapi Allah Ta'ala memberikan mereka ini kelewatan. Memberikan mereka ini penangguhan. Pada hari di mana mata nanti terbeliak melihat azab yang sangat besar. Jadi, ada dosa memang dalam dunia Allah Ta'ala akan ambil tindakan di akhirat juga. Ada dosa di akhirat saja. Jadi kalau kita tengok manusia ni jahat, buat macam-macam kerosakan dalam dunia, buat macam-macam dosa dalam dunia, tapi tak kena apa-apa. Itu bukan petanda Allah Ta'ala semestinya sayang kat dia. Tak semestinya. Kita tak boleh jadikan itu sebagai ukuran. Kalau aku salah, kenapa Tuhan bagi aku kaya? Kalau aku salah, kenapa Tuhan bagi aku senang? Kalau aku salah, kenapa aku boleh jadi kaya raya? Itu bukan kayu ukurnya. Kerana kayu ukurnya di sisi Allah ialah taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia dalam kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Tuhan bukan nak tengok sangat kamu ni kaya ke miskin. Tuhan bukan nak tengok sangat fizikal kamu tu kulit warna apa. Kulit cerah ke kulit gelap ke. Tuhan tak ambil peduli pasal benda tu untuk memberikan kita pahala. Tak bermakna kalau orang kulit putih bila buat apa ni amal ibadat terus dia punya pahala tu berlipat kali ganda. Tak juga. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la fadla li arabiyyin wala a'jami ala arabi illa bittaqwa. Kama qala. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan tidak ada sebarang kelebihan bagi orang Arab ke atas orang yang bukan Arab dan bagi orang yang bukan Arab ke atas Arab. Dalam riwayat lain disebut tidak ada kelebihan orang yang berkulit merah ke atas orang yang berkulit gelap dan tidak ada kelebihan bagi orang yang berkulit gelap ke atas orang yang berkulit merah illa bittaqwa, melainkan dengan takwa, melainkan dengan sifat takwa. Ya. Jadi Allah Azza wa Jal memberikan seseorang itu dengan kekayaan, itu bukan bermakna Allah Ta'ala semestinya nak memuliakan dia. Tak semestinya. Okey. Itu yang kedua yang saya nak huraikan. Tetapi ada dosa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan uqubah, jadikan dia punya kafarah itu di dalam dunia. Sebahagiannya Allah Ta'ala jadikan itu sebagai pencuci dosa. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dengan sanad yang sahih, Nabi SAW menyebutkan, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khair, ajjalallahu lahul 'uqubah fid dunya. Wa idza arada bi'abdihi syarr, amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiyahu bihi yaumal qiyamah." Atau kama qala. Dalam hadis ini menyebutkan, apabila Allah menginginkan kebaikan pada hamba-Nya, Allah Ta'ala akan segerakan pembalasannya di dunia. Maksudnya kalau dia buat salah, dia kena kafarah dalam dunia. Dia kena musibah dalam dunia dan dia sabar. Dengan kesabaran itu Allah Ta'ala akan cucikan dosa-dosa yang dia buat dalam dunia. Tetapi jika Allah inginkan pada hamba-Nya itu keburukan, kalaulah manusia ni terlampau jahat sangat, Allah Ta'ala memang nak azab dia, Allah Ta'ala akan tahan. Allah Ta'ala tak bagi balasan dalam dunia ni. Allah Ta'ala tak bagi musibah dalam dunia ni. Biar makin lama dia makin sombong. Biar makin lama dia rasa Allah Ta'ala sayang kat dia. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala tak sayang pun kat dia. Allah Ta'ala memberikan nikmat-nikmat tu supaya dia ni dapat
merasakan kenikmatan dunia, sebab nanti bila di akhirat dia akan kena dengan satu pukulan yang sangat dahsyat, itulah pukulan azab. Sebab itu Nabi kata, kalau Allah Ta'ala nakkan keburukan pada seseorang hamba, Allah Ta'ala akan tahan. Allah Ta'ala akan tahan pembalasan dia di dalam dunia, supaya dia boleh bertemu pembalasan akhirat yang lebih dahsyat daripada itu. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ada juga dosa yang dunia pun dapat dengan dosa yang sama akhirat pun dapat, yang kita sedang baca ni. Dunia dapat supaya Allah Subhanahu Wa Taala selain daripada mencuci dosa-dosa kecil kita dengan musibah yang dia bagi kat kita, dia juga nak memberikan ingatan kepada manusia. Kan? Jumaat lepas saya ada sesi dengan staf UIA, staf Universiti Islam Antarabangsa, tentang isu bagaimana nak mengurus emosi bagi orang-orang yang ditinggalkan oleh pesakit-pesakit COVID yang merupakan keluarga mereka. Di antara hikmah, di antara faedah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita musibah ni, walaupun kita taklah kata itu sebagai faedah secara mutlak, kerana musibah ni sesuatu yang menyakitkan. Musibah ni sesuatu yang membebankan bagi orang yang sedang mengalaminya. Sebab itu dipanggil musibah. Sesuatu yang bila turun dia kena atas kita. Dia menghempap kita kan. Terasa beban, terasa berat. Jadi di antara sebab Allah Ta'ala bagi kita musibah ni, supaya kita tahu kita ni hidup dalam dunia yang tak kekal lama. Kalaulah dunia ni tak ada musibah, kalaulah dunia ni tak ada kesakitan, tak ada kesedihan, maka dunia ni akan menjadi satu medan orang lupa pasal akhirat. Jadi Allah Ta'ala jadikan dengan kebijaksanaan Allah, Allah Ta'ala jadikan dunia ni ada kesakitan sikit, ada berat sikit, ada ujian sikit, ada beban sikit, supaya manusia tahu hidup dalam dunia ni bukanlah berkekalan. Supaya mereka tidak hanya bergantung kepada kehidupan dunia. Macam mana mereka susah pun, macam mana mereka tertekan pun, macam mana mereka ini berada dalam keadaan yang menyakitkan pun, mereka akan tahan, mereka akan sabar, kerana mereka tahu dunia ni bukan tempat selama-lamanya. Dunia ni adalah tempat di mana mereka menjadikannya sebagai persinggahan yang sementara sahaja. Bukan selama-lamanya. Bukan selama-lamanya. Baik. Begitu juga Allah Ta'ala memberikan kita musibah supaya kita ni sedar tentang kelemahan diri kita. Allah Ta'ala hantar kat kita virus yang tak nampak dengan mata kasar pun, kita dah kelang kabut. Allah Ta'ala hantar kita dengan hujan yang tak berhenti pun, tanah runtuh di mana-mana. Allah Ta'ala hantar angin yang laju sikit, habis terbang semua bumbung-bumbung dan kereta-kereta. Nak bagi tahu kat manusia, kamu ni wahai insan, bukanlah makhluk yang terlalu hebat. Baru aku bagi satu kuman, kelang kabut satu dunia. Kan? Jadi nak suruh kita rasa diri kita ni kerdil, nak suruh kita rasa diri kita ni kecil, nak suruh kita rasa kita adalah hamba Allah yang hina, hamba Allah yang tidak ada kudrat tanpa bantuan dan pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Dan mengingatkan kita tentang dosa-dosa yang kita buatlah. Bila Allah Azza wa Jalla menurunkan bencana, bila Allah Azza wa Jalla menurunkan musibah, sepatutnya musibah itu menjadi sebagai satu peringatan. Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Allah Taala kata falaula id ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum. Allah Taala kata kalau tidak apabila datang kepada mereka itu musibah daripada Allah, daripada kami, Allah Taala kata itu daripada Allah, tadarra'u. Kenapa tidak bila datang kepada mereka itu musibah, bencana daripada Allah, mereka tunduk. Tapi ada di kalangan manusia, Allah Ta'ala bagi musibah, dia tak tunduk. Ada di kalangan manusia, Allah Ta'ala bagi kat dia kesakitan, dia tak tunduk. Dia makin jahat, dia makin menyimpang jauh,
Ada juga di kalangan manusia Allah Ta'ala tak bagi musibah, Allah Ta'ala bagi dia kesenangan lagi. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam suratul An'am ayat 44, Allah Ta'ala kata, ya, falamma nasu ma dhukiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu aqadnahum baghtah fa idahum mublisun. Yang bermaksud, apabila mereka-mereka ini, golongan yang jahat ini, lupa tentang apa yang mereka diperingatkan dengannya. Sebelum tu Allah Ta'ala bagi peringat, Allah Ta'ala bagi ingatan ayat Quran, Allah Ta'ala perdengarkan mereka ayat-ayat yang berkenaan dengan azab, ayat-ayat yang berkenaan dengan apa yang telah diturunkan kepada umat dulu daripada azab. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan bencana sikit supaya mereka sedar, tapi mereka tak sedar. Allah Ta'ala kata fatahna alaihim. Allah Ta'ala turun ke ayat Quran bagi tahu kesalahan mereka, memberi teguran kepada mereka, memberi ingatan kepada mereka. Mungkin ada yang diberikan musibah sikit nak bagi sedar, tapi mereka tak sedar. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kami bukakan kepada mereka itu pintu segala-galanya. Kekayaan, kemewahan, keselesaan, ya. Hatta idza farihu bima utu, sehinggalah apabila mereka gembira dengan apa yang mereka diberikan, akhadnahum baghtah. Kami ambil mereka dalam keadaan tiba-tiba. Maka pada waktu itu mereka akan berasa dalam keadaan yang gelap gelita. Mereka berasa dalam keadaan yang kekecewaan yang teramat sangat. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada kalanya memberikan musibah dalam dunia untuk menyucikan dosa. Dan supaya kita beringat, supaya kita sedar diri bahawasanya kita adalah hamba Allah Azza wa Jal. Itu yang pertama. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin tak bagi musibah dalam dunia. Dia tangguh sampai ke negeri akhirat baru dapat. Orang macam ni musibah besarlah bagi dia, tak dapat peringatan dalam dunia. Ya, dan juga azab di akhirat itu lebih dahsyat, berlipat-lipat kali ganda daripada azab yang berada dalam dunia. So tuan-tuan, hadis-hadis yang seperti ini ada kalanya memberikan kita rasa geronah. Ya, baik. Hadis bab nombor 34. Bab laisal wasil bil mukafi. Kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Sufyan anil A'mash wal Hasan bin Amr wa Fitr an Mujahid an Abdullah bin Amr qala Sufyan lam yarfa'hu al-A'mash ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'ahu al-Hasan wa Fitr an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala laysa al-wasil bil mukafi walakinna al-wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Inilah hadis yang ke-68 dalam kitab ni, dalam kitab ni dia menyebutkan tentang haddatsana Muhammad ibn Katsir. Kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, Muhammad ibn Katsir telah menceritakan kepada kami. Katanya Sufyan telah mengkhabarkan kepada kami daripada A'mash dan Hasan bin Amr dan juga Fitr, 3 orang. Ya. Sufyan mengambil daripada 3 orang. A'mash, Hasan bin Amr dan juga Fitr. Daripada Mujahid. Mujahid ni Mujahid bin Jabr, ya. Daripada Abdullah bin Amr. Sufyan kata lam yarfa'hu al-A'mash ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. A'mash ketika mana dia meriwayatkan hadis ni, dia tak sandarkan riwayat ni pada Nabi. Dia tak kata ni kata-kata Nabi. Sebaliknya dia kata benda ni kata-kata Abdullah bin Amr. Manakala Al-Hasan bin Amr dan juga Fitr ketika meriwayatkan hadis ni daripada Mujahid, daripada Abdullah bin Amr, mereka kata ni kata-kata Nabi. So ada khilaf sikit dalam dia punya sanad, ya, tetapi riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Memang ia kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, laisal wasil bil mukafi. Bukanlah orang yang menghubungkan silaturahim itu
orang yang membalas jasa. Apa maksud Nabi ni? Kita sambung lagi. Nanti saya urut. Walakinnal wasil alladhi idza quti'at rahimuh wasalaha. Tetapi orang yang sebenar-benarnya menghubungkan hubungan silaturahim ialah orang yang apabila rahimnya terputus, dia sambungkan semula. Secara tidak langsung kita faham, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kat kita manusia ni ada beberapa kategori. Ada manusia yang memutuskan hubungan silaturahim tanpa sebab. Yang ni hadisnya kita dah baca tadi. Ada di kalangan manusia yang memutuskan silaturahim disebabkan oleh kerana orang yang putuskan silaturahim dengan dia. Bukan dia, tapi orang. Ada juga manusia yang mana dia ni cuba untuk menghubungkan hubungan silaturahim walaupun orang cuba untuk putuskan hubungan. Jadi bila dibandingkan tiga-tiga ni, Nabi kata orang yang paling baik dan paling sempurna cara dia menghubungkan silaturahim ialah yang ketiga tadilah, iaitu orang yang menghubungkan silaturahim setiap masa. Sama ada orang yang buat baik kat dia pun dia hubungkan silaturahim, keluarga yang sombong dengan dia pun dia hubungkan silaturahim. Maksudnya dia hubungkan silaturahim ni bukan hanya sekadar nak balas jasa. Kerana ada je manusia buat baik bila orang buat baik dengan dia. Maksudnya dia nak balas jasa. Kalau orang tak buat, maka dia tak balas. Kan? Dia tak balas. Maka dalam keadaan ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita kena sedar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat orang yang menghubungkan silaturahim dengan perhubungan yang sempurna. Bukan nak kata orang yang sebelum-sebelum ni dia tak hubung silaturahim langsung. Tak, Nabi kata orang yang paling sempurna dalam bab menghubungkan silaturahim ialah apabila satu orang ni, orang hubungkan hubungan dengan dia, dia hubungkan, orang putuskan hubungan dengan dia pun dia hubungkan. Maksudnya dia tahu kewajipan dia. Dia tahu tuntutan Allah pada dia. Sehingga kan orang memutuskan hubungan dengan dia pun dia usaha selagi mana dia mampu untuk menghubungkan hubungan silaturahim, sama seperti mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang jumpa Nabi sebelum tu. Kan? Ya. Yang mana kita dah baca sebelum ini hadis di mana seorang sahabat datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi kata dia buat baik kepada ahli keluarga dia, tapi mereka-mereka yang menerima apa ni kita kata hubungan baik dia tu, mereka-mereka yang terima layanan baik daripada dia tu tak balas pun. Ya, tak balas pun. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bila mendengar benda tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Ya. Kalau kamu buat macam tu, sebenarnya kamu telah pun memberi mereka ini ya, makan dengan pasir yang panas. Ini kita dah baca dah sebelum ni. Ya. Ini kita dah baca dah sebelum ni, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh untuk meneruskan hubungan baik, ya, meneruskan hubungan baik kepada ahli keluarga walaupun mereka tak balas, walaupun mereka tak balas. Okey, itu hadis ni sebutlah. Sebab tu fiqh hadis ni seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Luqman dalam kitab di Rasyul Barat, dia kata alal muslim ay yabda'a fi silati arhamihi wa yastamirru ala dhalik walau lam yuqabilu dai'ahu bil ihsan. Yang bermaksud ke atas seorang muslim mestilah dia memulakan hubungan silaturahim dengan kerabat dia, dengan mahram dia, dan dia kena berterusan melakukan perkara itu walaupun orang yang diberikan kebaikan itu
walaupun orang yang dia layan dengan elok itu tidak membalas pun dengan kebaikan yang dia buat. Maksud dia buat sesuatu tu bukan kerana dia nak balasan habuan dunia, dah. Dia buat benda tu kerana kerana dia tahu. Ya. Kerana dia tahu bahawasanya benda ni Allah Taala suruh. Maksudnya kita buat sesuatu kerana Allah Taala perintahkan kita. Bukan kerana kita buat ni sebab nakkan habuan daripada manusia lain. Jadi kalau kita buat macam tu, ya. Kalau kita ada perasaan macam tu, maka bagi saya lah kan, orang nak cakap apa pun tak ada masalah. Bagi kita lah. Sebab apa tak ada masalah? Kerana kita buat sesuatu bukan kerana nakkan habuan daripada manusia. Kita buat tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala suruh buat. Jadi kalau orang balas ke, orang tak balas ke kebaikan tu, no big deal lah pada kita. Kita tidak mengharapkan apa-apa balasan daripada manusia. Seperti mana yang telah saya sebutkan sebelum ini, Nabi SAW pernah berpesan kepada seorang sahabat. Nabi kata, wajma'il iyas mimma fi aidin nas. Kamu himpunkan rasa putus asa kamu. Ya, kamu himpunkan rasa putus asa kamu dengan apa yang ada di tangan manusia. Jangan orang kata apa, terlalu mengharap apa yang ada kat tangan manusia. Jadi kalau ada kat tangan manusia, dapat alhamdulillah, tak dapat pun tak ada masalah. Jangan nak kecewa sangat, kerana kita tahu di akhirat nanti ada balasan untuk kita. Allah Ta'ala dah sediakan kalau kita buat sesuatu tu dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu orang kata apa, benda yang memujuk jiwa lah kan. Sebab kadang-kadang ada juga perasaan kecewa tu, saya tahu kan. Kita ajar benda yang baik, kita ajak orang buat benda yang baik, tapi orang duk kata kat kita macam-macam, orang duk buat poster kita, kutuk-kutuk kita, orang duk komen provokasi terhadap kita. Tak apa, kita buat bukan kerana manusia lah. Kita buat kerana Allah. Allah Ta'ala Maha tahu. Allah Ta'ala akan berikan ganjaran kepada kita selagi mana kita ikhlas buat kerja kerana dia. Selagi mana kita berdakwah ikhlas kerana dia, Allah Ta'ala tidak sia-siakan. Ya, baik. Kemudian kita pergi kepada bab yang berikutnya. Bab yang ke-35. Bab fadlu may yasilu dzar rahim adh-dhalim. Ya. Bab kelebihan bagi sesiapa yang menghubungkan hubungan silaturahim yang zalim, terhadap orang yang zalim. Baik. Kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Malik bin Ismail qala haddatsana Isa bin Abdul Rahman an Talha an Abdul Rahman bin Awsajah an al-Bara qala jaa a'rabi faqala ya nabiy Allah علمني عملا يدخلني الجنة قال لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق النسمة وفك الرقبة قال أوليست واحدة قال لا اتق النسمة أن تعتق النسمة وفك الرقبة أن تعين على الرقبة والمنيحة الرغوب والفيء على ذي الرحم فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. Yang bermaksud, kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, Malik bin Ismail telah menceritakan kepada kami. Dia berkata, Isa bin Abdul Rahman telah menceritakan kepada kami daripada Talhah, daripada Abdul Rahman bin Awsajah, daripada Al-Bara. Bara kata, seorang lelaki Badui, seorang lelaki daripada pedalaman,
datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Ya Nabi Allah, alimni amalan yudkhilunil jannah." Dia kata, "Ya Rasulullah, tolong saya untuk ajarkan kepada saya. Tolonglah ya Rasulullah, ajar kepada saya tentang satu amalan yang boleh memasukkan saya ke dalam syurga Allah." Saya nak satu amalan. Satu cukuplah, kata. Yang saya boleh masuk syurga dengan amalan tu. Otak Badui kan. Badui ni orang pedalaman. Mereka kurang bercampur dengan orang-orang yang berada di bandar. Sebab tu kita tengok orang Badui ni, kalau dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang ada perbuatan-perbuatan mereka yang tak sesuai dibuat oleh orang-orang yang sepatutnya beradab dengan Nabi SAW. Tapi bukan kerana orang-orang Badui ni tak nak beradab dengan Nabi, tapi kerana mereka duduk di pedalaman. Mereka tidak ada pengetahuan yang cukup tentang tata susila bagi orang yang duduk di bandar, yang duduk di, orang kata apa, di kawasan-kawasan pasar dekat dengan mereka ataupun bandar yang dekat dengan mereka. Tak biasa duduk di bandar Habari ni, ya. Maka kalau kita tengoklah kan dalam hadis, ada orang Badui yang pergi kencing dalam masjid. Para sahabat nak pergi kejar dia, Nabi kata biarkan dia. Nabi kata da'hu, biarkan dia. Ini semua cerita yang kita tahulah. Dan Anas bin Malik pun sendiri kata, dia kata, "Kunna natamanna ayyatiyal a'rabiyul aqil fayas'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu indah." Anas kata, kami mengharapkan agar orang-orang Badui yang cerdik ni datang jumpa Nabi. Boleh tanya soalan dan kami ada di sisi Nabi. Sebab Nabi layanlah orang yang Badui ni sebab dia datang berjauh. Nabi layan. Soalan apa pun insya-Allah Nabi akan jawab. So datanglah dia ni kepada Nabi SAW. Dia kata, "Wahai Nabi Allah, tolong ajar satu amalan yang boleh masukkan saya ke dalam syurga Allah." Maka apa Nabi jawab? Nabi kata, "La in kunta aqsartal khutbah laqad a'radtal mas'alah." Nabi kata kat dia, walaupun kamu ni, ya, walaupun kamu ni memendekkan ucapan, walaupun ucapan kamu tadi, soalan kamu tadi pendek je, tapi masalah kamu, soalan kamu tu, jawapan dia memerlukan jawapan yang panjang, dia kata. Nabi kata, kamu tanya soalan pendek je, tolong ajar saya satu amalan boleh masuk syurga. Tapi nak masuk syurga ni banyak benda nak kena buat. Masuk syurga ni Nabi kata banyak benda nak kena buat. Kan? Besarlah dia punya skop soalan dia tu, jawapan, skop jawapan untuk soalan dia tu besar, Nabi kata. Tapi Nabi bagilah kat dia apa yang sesuai untuk dia. Ini bukti ya. Bila para sahabat tanya Nabi SAW tentang amalan yang afdal, tentang amalan yang boleh memasukkan dia ke dalam syurga, jawapan Nabi ni sangat berkait rapat dengan latar belakang orang yang bertanya tu. Maka Nabi SAW sebut, a'tiqin nasamah. Nabi kata kat dia, yang pertama, kalau boleh, bebaskan hamba. Wa fukkar raqabah, dan bebaskan tengkuk. Pelik. Kan? Bebaskan tengkuk ni apa dia? Bebaskan tengkuk ni bebaskan hamba lah. Tadi Nabi kata bebaskan hamba, a'tiqin nasamah. Bebaskan hamba, yang ni fukkar raqabah, dua-dua bebaskan hamba. Takkan Nabi ulang benda yang sama? Nabi SAW ni dia ada keistimewaan jawami'ul kalim. Perkataan yang ringkas tetapi makna besar, tu jawami' kalim. Kata-kata yang menyeluruh, kata Nabi ni. Kunci bagi kata-kata ada kat Nabi. Maka bila Nabi kata a'tiqin nasamah wa fukkar raqabah, bebaskan hamba dan lepaskan raqabah, lepaskan tengkuk-tengkuk. Masa hamba jugalah kan, tawanan. Qala awalaysata wahida. Dia tanya dekat Nabi, dia kata, yang ni bukan sama ke ya Rasulullah? Bila Nabi gabung dua, letak waw tengah-tengah dan, seolah-olah macam benda tu lain. Saya makan nasi dan ikan. So nasi bukan ikan, ikan bukan. Kita tak kata saya makan nasi dan nasi. Kita tak kata macam tu. Sebab nasi tu memang nasi sama. Jadi bila Nabi bezakan dengan perkataan waw dengan perkataan dan, benda tu bezalah. Tapi bila
tengok dari sudut makna nampak macam lebih kurang sama. Betul, dia kata, ya Rasulullah, awalaisa tawahidah. Ya Rasulullah, bukan satu je ke benda tu? Bukan sama je ke? Nabi kata, la, itqun nasamah an tu'tiqan nasamah. Nabi kata, mana sama? Itqun nasamah ni, kamu bebaskan hamba kamu. Kamu ada hamba, kamu bebaskan dia. Itu perbuatan boleh masuk syurga, Nabi kata. Kan? Perbuatan yang seperti ini boleh masuk syurga. Okey. Wa fakkur raqabah an tu'ina 'ala raqabah. Manakala perbuatan membebaskan tengkuk ataupun melepaskan tengkuk, yang ni kamu bantu orang, bukan hamba kamu. Mungkin tentera Islam bila berperang dengan kafir harbi, sebahagian daripada tentera Islam kena tawan, jadi hamba kat sana. So kita tolong untuk bebaskan dia. Dia bukan hamba kita, dia sahabat kita. Ataupun mungkin hamba orang lain buat akad kitabah, buat akad dengan tuan dia, bagi sekian ya, bagi sekian, maka kita tolong untuk dapatkan jumlah yang hamba ni kena bayar kat tuan dia. Yang hamba ni kena bayar kat tuan dia untuk dia membebaskan diri dia. Kita bantu. Walaupun dia bukan hamba kita, kita bantu. Jadi benda ni Nabi SAW bezakan, tetapi kedua-duanya, ya, ya, kita kata memberikan pahala walaupun manfaatnya itu tidak kembali kepada kita. Membebaskan hamba ni masuk pahala besar juga. Sebab kita bebaskan orang yang kita beli dengan duit kita dan kita tak dapat untung apa. Dia patutnya boleh bantu kita bekerja. Dan dia kerja, dia dapat duit. Dan duit tu kita punya, hamba ni. Dia membebaskan hamba ni betul-betul sumbangan besar lah. Kita memang mengharapkan pahala daripada Allah. Sama juga kita tolong orang lepaskan diri dia daripada perhambaan. Bukan hamba kita pun, kita bantu. Sekadar untuk mendapatkan pahala, tak nak habuan-habuan dunia ni. Itu juga Nabi kata boleh membawa kita ke syurga. Wal manih ar-raghu. Oleh kerana dia ni duduk di padang pasir, susah nak dapat air, susah nak dapat bekalan air, maka minuman dia kebiasaannya adalah susu lah. Jadi di zaman dulu ada satu budaya yang dipanggil sebagai budaya manihah. Apa itu manihah? Manihah ni pemberian. Ar-raghub. Raghub ni ialah unta yang mempunyai susu yang banyak. Nabi SAW kata, perbuatan memberikan unta yang mempunyai susu yang banyak. Beri apa? Kata Syekh, dia kata naqah aw syah yu'tiha sahibuha liyantafi'a bilabaniha wa wabariha madamat tadir. Yang mana dalam hadis dalam hadis ni sebut manihah raghu ialah satu perbuatan yang mana orang Arab di zaman jahiliah dulu mereka dok buat, bukan kata zaman jahiliah lah, sehingga dalam Islam pun Nabi galakkan. Perbuatan dia ada unta yang mempunyai susu yang banyak, dia letakkan unta tu satu tempat, dia kata siapa nak minum susu ni minumlah, saya benarkan. Dia tak bagi unta, tapi dia bagi susu unta, dan dia biarkan susu unta tu ada kat kantung. Sebab zaman dulu kan tak ada peti ais. Ya, zaman dulu tak ada peti ais. Jadi bila tak ada peti ais, macam mana nak perah siap-siap? Kata mungkin ada orang tanya, perahlah siap-siap masuk dalam botol ke, masuk dalam cawan ke, lepas tu bagilah kat orang, kenapa nak pergi bagi binatang pula? Zaman dulu tak ada bekas, tak ada peti ais yang cukup. Jadi kalau siapa-siapa nak, pergi perah. Kantung tu telah menjadi satu tempat yang menyelamatkanlah. Satu tempat yang memberikan ketahanan ataupun boleh tahan lama lah. Ya. Jadi oleh kerana tu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, perbuatan ini
dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan ini digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat terus. Siapa yang ada unta yang banyak susu, silakan. Siapa yang ada unta yang boleh dimanfaatkan oleh orang, silakan. Ambil. Perbuatan ni perbuatan yang baik dalam Islam, perbuatan yang tidak dihalang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal fai' ala dzir rahim, dan berkasih sayang, cenderung kepada mahram yang mempunyai hubungan kekeluargaan. Fa illam tutiq dzalik, kalau kamu tak mampu, duit tak ada, nak bebaskan hamba tak ada, nak tolong orang bebaskan hamba dia pun tak ada duit, unta pun tak ada, buat baik kepada silaturahim pun mungkin jauh sangat, tak ada nak buat, ataupun mungkin tak jumpa lagi dah dengan mahram tersebut mungkin. Fa illam tutik dzalik, kalau kamu tak mampu, fa'mur bil ma'ruf, ajak orang buat benda baik. Ya. Ajak orang buat benda baik, wanha 'anil munkar, dan cegah orang buat benda mungkar. Itu pun dikira sebagai amal soleh. Ajak orang buat benda baik satu hal, cegah orang buat benda mungkar satu hal, dapat pahala. Fa illam tutik dzalik, kalau tak mampu juga, fakuffa lisanak illa min khair, tahan lidah kamu melainkan daripada kebaikan saja. Nak cakap, pastikan cakap benda baik. Tak ada benda baik nak cakap, diam sajalah, tutup mulut, kunci mulut, zip. Tak ada benda baik nak cakap. Zaman sekarang ni bukan hanya cakap lah, zaman dulu cakap. Zaman sekarang ni termasuk juga type media sosial, termasuk juga tulisan-tulisan yang kita masukkan di dalam Facebook, yang kita masukkan di dalam WhatsApp, tulisan-tulisan yang kita masukkan di dalam Instagram dan sebagainya. Ini semua pastikan bila kita nak menulis sesuatu, tulis sesuatu yang bermanfaat, tulis sesuatu yang baik. Jangan tulis benda yang buruk, jangan tulis benda yang tidak memberikan manfaat kepada insan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis ini menunjukkan kepada kita di antara amalan-amalan yang boleh membawa kita ke syurga ialah dengan membelanjakan harta yang kita ada. Sebab tu bagi sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia rezeki berbentuk harta yang banyak, maka beruntunglah dia kalau dia mampu untuk melaksanakan tuntutan harta tersebut dengan buat pahala. Kan buat pahala dengan apa yang dia ada. Allah Taala bagi kat dia rezeki banyak. Dia buat kuliah agama, dia sponsor orang belajar, dia sponsor projek-projek Islam, dia bantu orang miskin. Mana-mana projek untuk dakwah dia bantu. Orang macam ni, orang yang Allah Taala berikan kelebihan. Kelebihan yang ada pada dia tu ataupun nikmat yang ada pada dia tu, dia gunakan untuk mengisi kantung yang dia tak nampak di akhirat. Kerana kebanyakan kita ni kadang-kadang banyak mengisi kantung yang nampak, iaitu kantung dunia. Kantung akhirat tak nampak. Tapi kalau dia mampu untuk mengisi kantung akhirat dia, masya-Allah. Ini satu kurnia Allah yang sangat besar bagi dia. Kan contohnya macam minggu lepas, kebetulan ni saya nak cerita sikitlah ya. Kebetulan UPSI berdapat bos baru. Kami baru dapat bos barulah, Datuk Profesor Datuk Dr. Muhammad Amin, Muhammad Taf. Asalnya Datuk ni adalah timbalan Naib Chancellor HEPA. Saya baik dengan dia, kenal baiklah dengan dia. Orang yang sangat bagus. Kemudian dia dilantik menjadi VC, Vice Chancellor ataupun Naib Chancellor lah dalam bahasa Melayu. Jadi kebetulan masjid UPSI ni, masjid yang ada dalam kampus ni, kapet dia dah tak boleh pakai dah teruk sangatlah kapet tu. Dah beberapa tahun dah digunakan, jadi nak tukar. Jadi bila kira-kira kos itu dalam 300,000 lah. Jadi saya tak terlibat lah sebenarnya dalam jawatan kuasa masjid ni. Saya tak terlibat. Saya bukan ahli jawatan kuasa masjid. Saya tak terlibat lah dengan tak ada pegang jawatan apa lah kat masjid tu. Kuliah saya pun dulu je, saya tak ada kuliah dekat masjid tu. Tak boleh nak berkuliah kat masjid tu pun. Dia datang salat je, lepas tu balik lah. Kuliah tak boleh. Jadi dilarang untuk berkuliah di situ. Jadi
orang apa, uh, buat kempen lah kan, buat kempen. Saya pun tengok lah, mudah-mudahan berjaya, saya doa lah mudah-mudahan berjaya. Tiba-tiba bos sebut nama saya, dia petik nama saya, dia kata kita ada Rozaimi ni, dia kata Rozaimi ni orang kenal kot. Saya tak katalah saya ni orang kenal sangat kan, adalah orang kenal tapi banyak juga yang mengecam dia juga kan. Dia kata kita minta tolong dia lah. Baru tu bendahari call saya, bendahari UPSI call saya, dia kata Ustaz tolong sikit kempen pada kawan-kawan Ustaz ya, kempen untuk infak kapet masjid. Jadi saya pun tolong lah. Saya pun bukanlah tolong apa, bagi iklan je lah kan. Bagi iklan, buat iklan sikit, bagi link sikit, bagi dekat kawan-kawan, bagi dekat macam kat Jini, Dr. Azmi, saya bagi dekat kawan-kawan yang lain, Haji Hamid, saya bagi kepada yang lain-lain juga. Lepas tu saya letak dekat Facebook. Alhamdulillah, sambutan yang sangat-sangat menggalakkan. Sahabat-sahabat saya yang ikut kuliah, yang ikut Facebook saya ni, memberikan sumbangan tu sangat-sangat besar. Ada yang bagi 10,000, ada yang bagi 5,000 kan. Jadi walaupun ada orang tanya kat saya lah kan, dia kata Ustaz ni masjid Ustaz ke? Saya kata bukan masjid saya ni, masjid universiti. Saya bantu pun bukan sebab saya ada kepentingan apa, saya pun tak boleh kuliah kat situ, tapi saya rasa tanggungjawab kita untuk memberikan ruang dan peluang bagi mereka yang nak beramal dengan harta yang mereka ada. Tapi adalah juga yang kata kan, adalah juga yang kata bila nak nak sumbangan minta kat orang, bila nak pergi solat pilih-pilih orang. InsyaAllah lah setakat ni saya tak adalah setuju dengan perbuatan pilih-pilih ni kan, kecuali first come first serve lah. First come first serve itu pendirian saya lah. Tapi nak katanya kita beri ruang, dan alhamdulillah sambutan yang sangat baik kan. Walaupun kita tak mampu nak memberikan banyak, tak mampu nak bagi sebanyak orang yang lain bagi, tetapi kita seronok tengok bila kawan-kawan kita ni ada kelebihan harta yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, mereka gunakan sebaik mungkin. Mereka tahu bila beli kapet masjid ni kan, bila beli kapet masjid orang guna untuk salat. Selagi mana kapet tu ada, maka selagi itu pahala mereka akan dapat. Memberikan keselesaan untuk orang datang bersolat, jadi mereka berikan. Jadi bos pun kata terima kasih banyak lah. Saya kata bukan duit saya ni Datuk, saya kata ini adalah kawan-kawan saya yang sangat-sangat pemurah tuan-tuan. Alhamdulillah, orang-orang yang Allah Ta'ala berikan rezeki ni, kalau mereka ini melazimi kuliah-kuliah agama, melazimi ilmu, insya-Allah mereka akan gunakan dengan cara yang baik, mereka akan gunakan dengan cara yang sangat-sangat membantu insya-Allah untuk akhirat mereka, selagi mana mereka lakukan itu dengan ikhlas. Baik, itulah yang orang kata apa, kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang berharta, tetapi Allah Ta'ala tak bagilah kepada orang-orang yang miskin. Tapi orang miskin nak buat apa Ustaz? Duit tak ada. Kita kata bagi sikit lah. Ada sikit, bagilah sikit. Saya bagi sikit lah. Kawan-kawan saya yang orang kata apa, singkit-singkit ni, bagilah sikit-sikit. Yang mana yang bagi banyak tu sebab dia ada banyak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan hitung semua amalan kita berdasarkan kadar pengorbanan kita. Jadi itu benda yang kita kena tahu. Kalau tak mampu juga Ustaz, nak makan pun duit tak ada, tak payahlah bagi. Kan, tak payah bagi. Tapi itu tak payah bagi, saya nak buat apa? Nabi SAW sebut dah. Fa illam tutiq dhalik fa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Kalau kamu tak mampu nak buat benda tu, ajak orang buat benda ma'ruf. Ajak orang buat benda ma'ruf. Jumpa orang tu ajak pergi solat, ajak buat benda sunnah, ajak untuk berzikir, ajak untuk bersalat, kan? Kadang-kadang kita duk rasa macam amar ma'ruf nahi mungkar ni benda yang susah, mesti keluar, mesti join NGO, mesti join badan-badan dakwah. Tak juga sebenarnya, dalam rumah pun boleh buat kerja amar ma'ruf nahi mungkar. Tengok anak kita tak solat lagi, suruh solat. Jom solat. Amar ma'ruf. Kan, tengok anak buat benda yang tak betul, tengok anak agak leka sikit, tegur. Saya tengok awak ni, ayah tengok awak ni sekian contohnya. Itu juga termasuk dalam nahi mungkar, kerana menghalang dan mencegah orang daripada buat kemungkaran. Kan, ini benda yang kadang-kadang kita tak perasan, tapi benda ini boleh berlaku dalam rumah sendiri, kita boleh mengutip pahala insya-Allah. Fa illam tutiq dhalik, kalau tak mampu juga kan, fakuffa lisanaka illa min khair. Tahan lidah jugalah. Jangan bercakap melainkan benda yang baik-baik. Baik. Kita masuk kepada bab 36.
Bab man wasala rahimahu fil jahiliyah summa aslam. Bab sesiapa yang menghubungkan silaturahim sewaktu jahiliyah kemudian dia masuk Islam. Hadis ke-70. Kata al-Imam al-Bukhari, haddatsana Abu al-Yaman qala akhbarana Syu'aib 'an az-Zuhri qala akhbarani Urwah ibn Zubair qala قال أخبرني عروة ابن الزبير أن حكيم ابن حزام أخبره أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة فهل لي فيها أجر؟ قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير. Kata al-Imam al-Bukhari, Abu al-Yaman telah menceritakan kepada kami. Katanya Syu'aib telah mengkhabarkan kepada kami daripada Zuhri. Zuhri kata Urwah bin Zubair telah mengkhabarkan kepada saya, sesungguhnya Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ialah sepupu kepada anak saudara kepada Khadijah binti Khuwailid. Yang mana Khadijah ni adik-beradik dengan bapa dia, iaitu Hizam bin Khuwailid. Dan dia ni termasuk dalam kalangan pemimpin orang-orang Quraisy pada zaman tu. Dan dia masuk Islam ketika pembukaan kota Mekah dan terlibat dalam peperangan Hunain dan juga peperangan Taif. Para ulama kata umur dia panjang, sekitar 120 tahun. Yang mana 60 tahun dia berada di dalam jahiliyah dan 60 tahun dia berada dalam Islam. Rahimahullah Hakim bin Hizam. Dia kata apa? Dia kata dia pernah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakim ni setelah dia masuk Islam, dia datang kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya soalan. Dia kata, "Ya Rasulullah, apa pandangan kamu perkara-perkara yang dulu aku beribadat dengannya sewaktu aku berada dalam agama jahiliyah?" Ni dia nak bagi tahu kat kita bahawasanya orang jahiliyah ni, walaupun mereka itu hidup di zaman jahiliyah, ada benda-benda baik yang mereka buat. Walaupun mereka tak Islam lagi pada masa itu. Kejahatan mereka ada. Mereka tak percaya kepada akhirat. Mereka makan bangkai, mereka memutuskan silaturahim, mereka bunuh anak perempuan. Tapi ada juga benda-benda baik yang mereka buat. Bercakap benar umpamanya. Kan? Tidak mencuri umpamanya. Ini perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh mereka. Jadi ada di kalangan orang-orang yang hidup di zaman jahiliyah ini yang melakukan perkara-perkara baik. Walaupun dia belum Islam. Sebab dia kata, apa pandangan kamu? Kan? Pandangan kamu bagaimana? Perkara-perkara yang saya dulu buat dan saya anggap ia ibadat. Waktu tu saya jahiliyah. Daripada perbuatan menghubungkan silaturahim. Daripada perbuatan membebaskan hamba. Daripada perbuatan melakukan sedekah. Adakah bagi aku pada perkara itu pahala? Masa saya buat benda-benda ni ya Rasulullah, saya buat benda-benda ni waktu saya jahiliyah dulu. Dan waktu saya jahiliyah dulu, saya buat ni kerana saya anggap perbuatan ni baik. Saya nakkan keredaan Allah bila buat benda ni, tapi saya akidah tak betul. Kalau ikut sifirnya akidah tak betul, kira tak dapat lah. So ditanya kat Nabi, dapat pahala tak lepas masuk Islam? Kalau dia tak masuk Islam terus, memang tak dapat lah. Sekarang ni dia dah masuk Islam dah. Boleh tak pahala tu di backdated kan? Dia tanya soalan macam tu lah. Nak bagi faham sikit. Boleh tak di backdated kan? Semua amalan baik yang dia buat sebelum Islam tu, dikira setelah dia masuk Islam. Kan? Maka Hakim berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aslamta ala ma salafa min khair." Engkau telah masuk Islam di atas apa yang telah berlalu daripada kebaikan. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya nak hurai hadis ni sikit. Yang pertamanya tuan-tuan, hadis ni membuktikan kepada kita fitrah manusia ni,
walaupun duduk di tempat yang jahiliyah, walaupun duduk di tempat yang jahat, tetapi fitrah manusia akan simpan beberapa benda baik dan mereka akan anggap benda tu baik. Kerana Allah Ta'ala telah sediakan fitrah pada jiwa insan ni. Ada. Sebab itu duduk di mana-mana pun, orang akan kata mencuri tu jahat. Duduklah di mana-mana pun, orang akan kata memfitnah tu jahat. Duduklah di mana-mana pun, orang kata salah guna kuasa itu jahat. Si pencuri pun akan menganggap kerja curinya itu jahat. Dan dia pun tak nak zuriat dia terlibat menjadi pencuri macam dia. Walaupun dia pencuri. Ya. Kenapa? Kerana fitrah yang ada di dalam diri dia. Fitrah itulah yang menyebabkan dia mengenal beberapa perkara sebagai perkara yang baik yang diamalkan. Bercakap benar, melakukan sedekah, bebaskan hamba, hubungkan hubungan silaturahim. Maka benda ni ada di zaman jahiliah dulu, sebahagian orang duk buat. Okey? Walaupun ada orang yang terlibat dengan syirik, ada orang yang pergi bunuh anak perempuan, ada. Tapi ada juga yang melakukan kebaikan seperti ini. Maka fitrah itu tidak terpadam seluruhnya. Bila turun Al-Quran, bila turun sunnah, Quran dan sunnah itu menguatkan fitrah manusia itu. Seperti mana dalam hadis Huzaifah, Nabi SAW sebut benda tu. Nabi kata, Nabi sebutkan perkataan fitrah tu dengan perkataan al-amanah. Fi juzuri qulubir rijal, Nabi kata. Amanah tu Allah Ta'ala letak di jauh di sudut hati manusia. Summa alimu minal Quran, summa alimu minas sunnah. Kemudian mereka mengenalinya dengan turunnya Al-Quran dan mengenalinya dengan turun sunnah. Turun je hukum-hukum agama Islam bukan untuk mengubah fitrah manusia, tetapi untuk orang kata membentuk fitrah manusia supaya ia kekal menjadi fitrah yang bersih. Sebab Nabi SAW sendiri pesan, Nabi SAW sendiri sebut, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yumajjis aw yunassirani aw yumajjisani atau kama qala. Nabi kata tidak ada seorang bayi pun yang lahir dalam dunia ni melainkan dia lahir di atas fitrah. Maka ibu bapanya yang menyahudikan dia, menasranikan dia dan memajusikan dia. Nabi tak sebut mengislamkan dia, kerana Islam tu yang asal. Islam itulah kain putih yang asal. Ya, baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hadis ni juga nak bagi tahu kat kita, orang kafir tidak akan diberikan pahala walaupun dia buat benda yang baik. Tak dapatlah. Selagi mana dia tak Islam, dia buat baik macam mana pun dia tak dapat. Kerana apa? Kerana syarat nak menjadikan amalan itu diterima oleh Allah ialah dia kena beriman. Itu syarat. Macam syarat nak masuk Mekah, kena ambil visa. Itu syarat. Tak nak ambil visa, tak boleh masuk. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga, amalan merupakan salah satu daripada cabang yang sangat penting dalam iman. Seseorang tak boleh kata, saya ni ustaz, walaupun saya tak buat apa, walaupun saya jahat, tapi saya beriman dengan sempurna iman. Tak. Iman awak tak sempurna lah kira. Sebab iman yang sempurna mesti disekalikan dengan iman. Sebab itu para ulama ketika mentafsirkan ataupun mendefinisikan iman, mereka kata apa? At-tasdiq bil qalb wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Tiga benda iman. Apa dia? Yang pertama, percaya dalam jiwa. Yang kedua, iqrar pada lidah. Yang ketiga, beramal dengan anggota. Mesti beramal. Mesti beramal dengan anggota. Setelah kita mengaku kita beriman, kita mesti beramal. Jadi soalan hakim ni menunjukkan dia ambil pentinglah pasal amal. Dia nak tahu tu amalan yang dibuat dulu macam mana, kan? Baik. Kemudian persoalan berikutnya, adakah orang kafir setelah dia masuk Islam dia akan diberikan pahala setelah dia masuk Islam? Jawapannya, kalau amalan yang dia buat selepas dia masuk Islam, confirmlah dapat. Yang ni tak perlu tanyalah. Katalah dia masuk Islam hari ni, semua amal baik yang dia buat hari ni, esok, lusa, tulat, semua tu kalau dia ikhlas, dia buat dengan cara yang betul, mengikut syarat dan rukun yang telah ditetapkan, sah. Ya, sah lah. Okey? Baik.
Manakala bagi orang yang masuk Islam, adakah dia diberi pahala pada perkara-perkara baik yang dia buat sebelum dia masuk Islam? Para ulama berbeza pendapat. Kenapa? Zahir hadis ni nampak macam Nabi kata dapat. Zahir hadis ni nampak macam apa ni, dia dapat lah. Okey. Manakala dalil yang jelas daripada Quran kata macam tak dapat. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Allah Taala kata, sesiapa yang beramal saleh daripada kalangan lelaki dan perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman kepada Allah, ya, maka baru Allah Taala bagi hayatan tayyibah. Allah Taala bagi, orang kata apa, kehidupan yang baik. Allah Taala bagi ganjaran yang baik pada orang yang buat ibadat dalam keadaan beriman. Jadi ada dalil yang bercanggah. So ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama mengatakan, ada beberapa takwilan lah. Sebagian ulama kata maksud Nabi ni kau masuk Islam dengan apa yang telah berlalu daripada kebaikan. Sebagian ulama kata maksud Nabi itu ialah sesungguhnya engkau telah mendapat tabiat yang baik sewaktu engkau berada dalam jahiliah, dan itu akan menyebabkan engkau akan dibantu untuk meneruskan amal yang baik itu di dalam Islam dan mendapat pahala daripada amalan baik yang kau buat dalam Islam. Bukan bermakna bila kau masuk Islam, semua amalan kau sebelum masuk Islam tu dikira sebagai pahala, tak. Tu tak boleh dikira lah, iman tak ada. Tapi masa kau buat benda-benda tu, engkau telah mendapat tabiat yang baik. Dan engkau tabiat itulah akan membantu engkau setelah engkau masuk ke dalam Islam. Tabiat itulah yang nanti akan buat kau konsisten untuk beramal selepas kau masuk Islam. Dan kau akan dapat pahala lah bila buat lepas Islam. Itu yang pertama. Ada yang kata dengan tabiat itulah kau mendapat pujian di dalam Islam ni nanti. Pujian tu pujian yang baik lah, kerana kau buat benda yang baik. Ada yang kata begitu. Yang ketiga, sebagian ulama kata engkau akan dapat keberkatan benda yang sebelum kau masuk Islam sehingga engkau mendapat hidayah menerima Islam. Maksud benda-benda yang buat sebelum Islam tu tak dikira sebagai pahala. Tapi benda-benda yang kau buat tu adalah salah satu daripada punca Allah Ta'ala berikan keberkatan kau menerima Islam. Itu pandangan yang ketiga lah. Pandangan yang keempat, para ulama sebahagiannya mengatakan dengan amalan-amalan yang itulah, itu tak dikira sebagai pahala, tapi dengan amalan itulah nanti engkau akan menambah-nambah lagi benda-benda yang baik kerana engkau dah biasa buat benda baik. Okey? Untuk berada, setelah berada dalam Islam. Tapi sebahagian ulama muhaqqiqin, antaranya Al-Imam Munawi, Ibn Battal, Ibn Rajab, Al-Imam Al-Harbi, Al-Imam Al-Qurtubi, begitu juga sebahagian dinakalkan juga daripada As-Suyuti. Mereka mengatakan hadis ni atas zahirnya. Maksudnya apa? Seorang kalau dia buat baik sebelum dia masuk Islam, lepas dia masuk Islam, yang baik yang dia buat sebelum Islam tu Allah Ta'ala akan bagi pahala juga. Kerana apa? Kerana sebagai satu galakan dan kurnia daripada Allah untuk dia. Sebab dalam hadis yang lain pun, dalam hadis Bukhari pun, Nabi SAW ada menyebutkan orang-orang yang masuk Islam daripada kalangan ahli kitab, dia akan dapat dua pahala. Pahala dia beriman dengan nabinya, dan pahala dia beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam hadis kita baca dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak Heraklius untuk masuk Islam, Nabi kata apa? Yu'tikallahu ajraka marratain. Allah akan memberikan engkau pahala dua kali. Pahala dua kali apa? Maka dua kali itu pahala ialah, sebagian ulama mentafsirkan pahala dua kali itu pahala masuk Islam dan beramal dalam Islam, kemudian pahala kebaikan-kebaikan yang dia buat sewaktu dia menjadi ahli kitab. Bila dia masuk Islam aja, yang dia buat sebelum daripada diterima Islam tu dianggap sebagai pahala, sebagai kurnia untuk dia. Wallahu taala a'lamu bissawab.
Jadi cukuplah sekadar tu untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri kita bersama. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar, saya alu-alukan. Masya Allah, banyaknya soalan. Saya ambil sikit je lah ya. Baik. Salam Dr. Rozaimi. Waalaikumsalam. Semasa solat fardu sebagai imam kepada ahli keluarga, adakah imam dibolehkan untuk memanjangkan doa selepas tasyahud akhir sebelum memberi salam? Mohon pencerahan. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, inna minkum munaffirin. Sesungguhnya daripada kalangan kamu ni ada orang-orang yang menyebabkan orang lari daripada agama. Dalam hadis yang lain, Nabi marah kepada Muaz yang solat panjang sehingga orang terpaksa mufaraqah. Ada yang tak pergi masjid pun kerana tak mampu nak ikut Muaz punya panjang salat tu. Maka sebab itu Nabi SAW menegur Muaz. Nabi kata, afattanun anta ya Muaz. Kan? Salli bihim salatan tukhaffifuhum. Wahai Muaz, adakah kau nak bawa bencana dalam agama ini? Salatlah kepada mereka itu, salatlah imamkan mereka itu dengan salat yang meringankan mereka. Fa inna fihimul marid wal kabir wa dal hajah, kerana dalam kalangan mereka itu ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ada orang yang tua, ada orang yang mempunyai hajat. Jadi hukum asalnya imam tidak boleh terlalu memanjangkan bacaan dia sehingga membebankan makmum. Kalau nak memanjangkan doa-doa ni lepas daripada solat, lepas daripada solat fardu, iaitu bila dilakukan solat sunat. Yang tu panjang pun tak apa. Kecuali kalau kita memang tahu orang belakang kita memang tak kisah kalau panjang sebab dia pun nak doa sekali. Ini disebutkan oleh sebahagian ulama-ulama moden zaman ni lah. Tapi kalau boleh, kita jangan terlalu panjangkan kerana kita pun tak tahu di belakang kita ni mungkin ada urusan dan sebagainya. Maka kita jangan terlalu panjangkan. Tunggu waktu solat duha, kita solat panjang-panjang untuk kita seorang. Wallahu a'lam. Facebook, WhatsApp dan Instagram dimiliki oleh orang kafir Yahudi. Bagaimana kita sebagai pengguna? Kita guna dalam kebaikan. Selagi mana penggunaan itu tidak menyanggahi syarak, tidak ada dalam penggunaan itu menyebabkan kita terlibat dengan benda-benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak menjadi masalah untuk kita gunakan. Dan sebaiknya kalau kita boleh buat kita sendirilah. Sebab kadang-kadang bila kita cakap benda-benda yang bersifat, orang kata apa? Bersifat sensitif, tapi kita kena bercakap macam isu Palestin dan sebagainya, mungkin kita akan di-ban oleh Facebook. Ini benda yang tak adil lah. Patutnya kita kena buat kita sendiri. Okey. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Saya nak bertanya, untuk solat yang 2 rakaat termasuk solat subuh, duduk tahiyat akhir sunnah duduk iftirash atau duduk tawarruk? Sebab saya pernah dengar bahawa untuk solat 2 rakaat Nabi hanya duduk iftirash. Minta pencerahan. Dalam isu 2 rakaat ni, solat yang 2 rakaat yang mempunyai 1 tasyahud sahaja, ulama berbeza pendapat apakah yang sunnah. Tapi mereka sepakat sama ada duduk iftirash ataupun duduk tawarruk, kedua-duanya solat itu sah. Siapa yang duduk dengan iftirash ataupun tawarruk, dua-dua solat sah. Tapi mereka berbeza pendapat mana yang afdal. Kenapa mereka berbeza pendapat? Kerana hadis dalam masalah ini berbeza. Pendapat pertama, pendapat Hambali. Mereka kata duduk solat, untuk solat 2 rakaat ni, duduk tasyahud akhir dia adalah dengan duduk iftirash. Berdasarkan hadis Aisyah. Aisyah kata Nabi SAW bila duduk pada rakaat kedua, Nabi akan duduk secara iftirash. Hadis Aisyah disebut begitu. Nabi akan tegakkan kaki kanannya dan duduk di atas kaki kirinya. Tetapi di sana ada hadis daripada Abu Humaid As-Sa'idi dalam Sahih Bukhari. Dia mengatakan Nabi SAW bila salat, tasyahud awal Nabi duduk iftirash. Tasyahud akhir Nabi duduk tawarruk. Jadi tasyahud akhir duduk tawarruk. Hambali kata yang tu salat yang ada 2 tasyahud. Bila ada 2, tasyahud awal iftirash, tasyahud yang akhir tawarruk. So hadis yang dibawakan dalam Sahih Bukhari itu ialah hadis yang menunjukkan salat 2 kali tasyahud, iaitu salat lebih daripada 2 rakaat. Manakala kalau salat tu ada 1 aja tasyahud, ambil hadis Aisyah. Manakala Al-Imam Syafi'i rahimahullah
mereka mendapati hadis yang kedua ini dalam Sahih Bukhari ini lebih menjelaskan, iaitu dia kata Nabi bila duduk tasyahud akhir dia duduk tawarruk. Adik Aisyah kata Nabi bila duduk pada rakaat kedua Nabi akan iftirash. So dia kata berdasarkan pada pemahaman hadis Aisyah itulah hadis yang menunjukkan tasyahud awal kena duduk iftirash, manakala tasyahud akhir kena duduk tawarruk. Saya dalam isu ni saya nampak mazhab Syafi'i lebih tepatlah. Tapi kalau ada orang nak pegang pada pendapat Hambali silakan, tak ada masalah. Ini isu khilaf. Al-Imam Syaukani ada juga pendapat yang ketiga, dia kata mana-mana pun boleh, dua-dua Nabi buat. Tapi kita bincang yang afdal lah, memang dua-dua boleh buat, tapi kita bincang yang afdal. Baik. Ui, banyak soalan ni. Saya bila soalan banyak tuan-tuan, saya minta maaf saya nak pegang keza tu dia suka terlari-lari sikit sebab dia punya keza tu kecil. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Boleh jelaskan apa maksud takwa? Sungguh saya mau kembali kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Tapi ajarkan saya takwa. Okey, pertama sekali saya ucapkan tahniahlah pada Tuan Noh yang bertanya ni. Kita semua kena kembali kepada takwa, bahkan dalam khutbah Jumaat pun diucapkan perkataan takwa. Ittaqullah. Setiap minggu kita dengar, bila kita dengar khutbah kita akan dengar perkataan itu, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Nabi SAW ketika merujuk takwa dia kata at-taqwa hahuna. Nabi tunjuk pada jantung, takwa tu di sini. Di sini kena baik. Dalam hadis yang lain Nabi kata dalam jasad manusia ni ada mudghah. Fa idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dalam jiwa manusia ni ada seketul daging, kalau baik, kalau baiklah seluruh jasad, kalau jahatlah seluruh jasad. Itulah jantung. Jantung kena jadi baik. Apa itu takwa? Takwa ni kata Sufyan As-Sauri, kita jalan seperti mana kita berjalan di jalan yang penuh duri dan kita tak pakai selipar. Itulah perumpamaan takwa. Takut ambil benda yang memudaratkan akhirat kita. Jadi orang yang bertakwa, pertama kena ada ilmu. Yang kedua, kena amalkan ilmu. Dan ikhlas ketika mana beramal. Okey, dan terus melakukan amal saleh. Baik. Itulah di antara benda-benda yang ada dalam takwa. Ya Allah, lari dah. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Kalau solat jemaah di rumah, perlu azan dan iqamah tak jika azan di masjid berhampiran tak kedengaran? Okey, azan di satu-satu tempat yang ada masjid adalah fardu kifayah menurut sebahagian ulama, manakala sunat muakkad mengikut sebahagian ulama yang lain. Tapi pendapat yang kata fardu kifayah ni adalah pendapat yang tepatlah. Jadi kalau satu daerah, satu kampung ada satu tempat, satu masjid dah azan, okey-okeylah. Tapi kalau kita nak solat di rumah, adakah kita disunatkan untuk azan? Kalau kita tu lelaki lah, sama ada kita berjemaah di rumah atau seorang-seorang di rumah, kita disunatkan untuk azan dan iqamah, disunatkan. Cuma para ulama kata kalau kita tu rumah kita bukan masjid, kita solat seorang-seorang kita, bukan nak panggil orang lain untuk solat sama-sama dengan kita, maka yang tu kita azan untuk dengar dalam kawasan rumah ajalah. Dalam kawasan rumah saja. Ya, kerana kita bukan nak panggil orang salat, kita nak ambil pahala sunat saja. Ya, baik. Tapi orang perempuan mereka tidak digalakkan untuk azan kerana perempuan tidak diangkat suara. Manakala iqamah untuk perempuan
ulama berbeza pendapat, sebahagian kata tidak digalakkan, manakala mazhab Syafi'i kata sunat untuk iqamah bagi perempuan, kerana iqamah tak perlu angkat suara tinggi. Baik. Ui, banyak soalan. Jika mereka yang memutuskan silaturahim asbab berdendam dengan kita sehingga menyebabkan mereka ada masalah mental, dan sebab hubungan itu telah terputus, keadaan mentalnya terkawal, adakah berdosa jika kita tidak mengganggu mereka kerana mana hilanglah. Adakah berdosa jika kita tidak mengganggu mereka kerana takut kesihatan mental mereka menjadi parah semula? Kalau ada maslahah, ya, kalau ada maslahah untuk perkara tersebut dilakukan, maka tidak menjadi salah. Ini disebutkan oleh Ibn Abdul Bar. Ini disebutkan oleh Ibn Abdul Bar. Dia kata kalau ada maslahah untuk tidak meneruskan, kerana kalau meneruskan akan menyebabkan lagi buruk, menyebabkan lagi buruk dia punya kesan, maka kita diberikan keuzuranlah di situ. Wallahu a'lam. Kenapa soalan semua di luar tajuk yang dibincangkan hari ini? Ke memang boleh tanya apa saja walaupun di luar topik? Memang begitulah keadaannya tuan. Yang ramai-ramai yang bertanya ni, banyak juga yang bertanya soalan macam-macam. Yang mana yang saya mampu jawab, saya jawab. Yang mana yang terlalu panjang tu saya pun tak larat nak baca. Minta maaf sangat-sangat. Pertamanya, mereka tanya tu menunjukkan mereka ada persoalan-persoalan yang tidak terjawab. Jadi mereka nak tahu jawapan, tapi kadang-kadang saya pun tak larat juga nak jawab. Jadi mungkin ada ustaz-ustaz lain boleh jawab lah. Yang mana saya mampu jawab, saya jawab. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, saya kira cukuplah sekadar tu untuk hari ini. Saya minta maaf kita kasar bahasa tersilap kata. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir bersama dengan saya pada malam ini. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang dari kelemahan diri saya. Saya ucap terima kasih juga kepada Kak Jini, Dr. Azmi, Ustaz Reza, Global Ihsan yang menganjurkan kuliah mingguan kita ini. InsyaAllah mudah-mudahan kalian diberikan ganjaran yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berhenti di sini dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.